Terima kasih saudara Puji Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya hormati sahabat saya, Panglima Perang Perikatan Nasional di Negeri Sabah, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sabah. Sahabat saya, Saudara Nur Sahar, Ketua Bahagian Bersatu Sepanggar, dan Cik Nabila, Naib Ketua Serikandi Muda Malaysia. Serikandi Muda ini merupakan salah satu sayap dalam Bersatu Malaysia. Kita ada Bersatu, ada armadanya, ada Serikandinya, ada Serikandi Muda, dan naib atau timbalan kepada Ketua Serikandi Muda Malaysia datangnya dari Sepanggar. Itulah Bersatu, sebuah parti yang inklusif dari Perlis sampailah ke Sabah. Kalau ada yang anak-anak muda yang berpotensi, yang itulah kita ketengahkan. Ini lawyer berusia berapa? 30 tahun. Seorang peguam berusia 30 tahun, anak Sepanggar, menjadi naib Ketua Serikandi Muda Malaysia. Orang Sepanggar tak nak kan? Sahabat semua, malam tadi saya di Putrajaya. Saya di Putrajaya bersama dengan ramai orang, termasuk anak-anak Sabah, dalam himpunan memperingati dan mendapatkan pembelaan untuk arwah adik Zara Karina. Ramai orang Sabah yang hadir. Bila saya bertanya kepada orang Sepanggar, kok ada yang hadir malam tadi? Dalam sejarah negara kita Malaysia, tidak pernah berlaku kematian seorang insan yang mana seluruh rakyatnya bangkit. Carilah sejarah Malaysia, bukalah sejarah Malaysia daripada dulu. Tidak pernah berlaku dalam sejarah kematian seorang insan dibela oleh hampir seluruh negara dari Sabah hingga ke Perlis. Ketika awal kejadian keadaannya berbeza. Tapi apabila rakyat Sabah bangkit, tiap-tiap malam 10,000 orang, 20,000 orang di Kota Kinabalu malam tadi, saya dimaklumkan 20,000 orang di segenap pelosok negeri Sabah. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Bermula di negeri Sabah. Ini kehebatan orang Sabah. Orang Sabah buktikan kepada seluruh negara mereka inginkan kebenaran. Mereka nak tahu apa yang sebenarnya. Mereka nak bela kematian seorang insan tanpa ada unsur. Tidak ada parti politik yang terlibat. Tidak ada. Bila kita tanya siapa yang gerakkan, ini adalah gerakan rakyat. Maknanya apa? Kalau sebelum ini ramai pemimpin yang senyap kerana orang Sabah mulakan kebangkitan, maka keadaannya berubah. Semua orang mula bercakap. Kepimpinan negeri selepas lihat di sini 10,000 orang, di bandar ini 20,000 orang, di sini 5,000 orang, maka kepimpinan negeri pun baru mula membuka mulut dan bercakap tentang. Di mana mereka sebelum itu? Jadi buktinya apa? Buktinya orang Sabah hebat. Yang dimulakan di Sabah ini bergerak hampir seluruh negara. Saya sebut malam tadi sampai ke Putrajaya apa?
Kerana apa? Menyedarkan kita bahawa rakyat kalau bersatu menuntut pembelaan, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik. Sebab itu, sewaktu saya di Kementerian Pendidikan, saya banyak datang ke negeri Sabah. Saya selalu sebut dalam perjumpaan saya dengan ibu bapa dan guru-guru, anak-anak Sabah ini sebenarnya hebat. Anak-anak Sabah hebat. Nak pergi sekolah jalan berkilometer. Naik bukit, turun bukit. Ada yang naik boat. Menggadai nyawa. Kerana apa? Nak belajar. Ada yang tinggal di asrama sewaktu sekolah rendah lagi. Kerana apa? Sekolah jauh. Kalau tak nanti tak dapat nak belajar. Saya menyelami melihat betapa hebatnya anak-anak Sabah. Saya selalu sebut bahawa orang Sabah ini jika diberi peluang, mereka boleh bersaing di mana-mana saja atas dunia. Tetapi masalahnya peluang. Adakah anak-anak Sabah diberi peluang seluas-luasnya? Tadi Nabila sebut di Kampung Sabang, dah 20 tahun, 40 tahun, pemimpin dari parti yang sama menjadi adil di kawasan ini. Apa dia buat? Ini bukti. Kerana apa? Kenapa mereka menang, mereka tinggalkan? Kerana mereka tahu nanti dekat pilihan raya datang, pengundi akan bagi balik pada mereka. Tetapi kali ini berbeza. Apa yang berlaku di seluruh negeri Sabah pada hari ini, kita lihat rakyat Sabah bangkit di segenap pelosok. Ini merupakan isyarat jelas bahawa rakyat Sabah akan bersatu, membuat satu perubahan besar dalam PRN yang akan datang. Sahabat semua, kalau kita buat benda yang sama, macam mana kita nak harapkan hasil yang berbeza? Buat benda sama, hasilnya akan sama. Buat benda sama, hasilnya akan sama. Kalau kawasan ini dipimpin oleh parti yang sama dah puluhan tahun, hasilnya sama. Kalau kali ini dicuba juga, adakah hasilnya berbeza? Tidak. Tidak. Hasilnya adalah sama. Sebab itu, sejarah negeri Sabah membuktikan kerajaan negeri ini bertukar beberapa kali. Telah bertukar beberapa kali di negeri Sabah. Tetapi kerajaan persekutuan di seluruh Malaysia, kerajaan federal ini tak pernah bertukar. Sehinggalah tahun 2018. Pertama kali selepas Malaysia ditubuhkan, kerajaan persekutuan bertukar pada tahun 2018. Sebelum itu, kerajaan persekutuan diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Kemudian pada tahun 2018 bertukar kepada kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Tahun 2020 bertukar kepada kerajaan Perikatan Nasional. Kemudian hari ini kembali kepada kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Saudara-saudari, kita rakyat Malaysia dah lihat bagaimana parti politik berjanji di sepanjang tempoh pilihan raya. Dan sama ada mereka menunaikan janji ataupun tidak. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020, tidak ada siapa yang pernah menjangka pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri. Tak ada. Tetapi apabila diberi peluang
menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020. Beliau mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. Kami sebagai ahli jemaah menteri mengangkat sumpah pada 9 Mac 2020. PKP pertama, ingat PKP? PKP pertama mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Walaupun tanpa sebarang janji memegang tampuk pemerintahan, tetapi Perikatan Nasional buktikan bahawa apabila rakyat dalam kesusahan, maka keutamaannya adalah rakyat. Segala bentuk usaha dibuat untuk menyelamatkan rakyat. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Krisis kesihatan berlaku serentak dengan krisis ekonomi, berlaku serentak dengan krisis politik. Tak pernah berlaku. Tetapi pada waktu itu 3 krisis datang serentak. Pada waktu yang sama, rakyat susah. Dan saya masih ingat bagaimana Tan Sri Muhyiddin, pengerusi Perikatan Nasional, sebut pada kami dalam jemaah menteri, kita perlu pastikan ada makanan di atas meja di rumah setiap rakyat kita. Itu yang dibuat. Pelbagai bantuan diberikan untuk perniagaan. Berbagai bentuk bantuan diberikan supaya ekonomi kita tak jatuh merudum. Kalau dah jatuh teruk, nak naik balik susah. Tapi dijaganya dengan baik, ekonomi kita tidak jatuh teruk dan kita diiktiraf sebagai antara negara yang pulih paling awal daripada COVID-19. Ini fakta. Dan sebab itu, dalam pilihan raya umum yang lepas PRU ke-15, rakyat Malaysia secara seluruhnya telah bergandeng bahu bersatu hati membuat pilihan bahawa Perikatan Nasional patut diberi peluang untuk membentuk kerajaan. Akhirnya kita mendapat 74 kerusi. Kalau campur di negeri Sabah, beberapa kerusi lagi yang lari tinggalkan kita, tentunya lebih banyak kerusi bersama dengan kita. Rakyat Malaysia seluruhnya sedar dia pernah berada di bawah semua parti politik, dan tentunya mereka lihat bahawa Perikatan Nasional merupakan pilihan yang terbaik buat mereka. Sebab itu, hari demi hari, sokongan pada Perikatan Nasional semakin meningkat. Kita boleh tengok pilihan raya negeri tempoh hari. Bagaimana di negeri Terengganu kita menang semua kursi. Di negeri Kelantan kita cuma kalah di 2 kursi. Di negeri Selangor kita perlukan hanya 7 kursi untuk membentuk kerajaan negeri Selangor. 7 kursi ini pula kita cuma kurang 15,000 undi. Kalau dengan 7 kursi ini kita menang, dengan 15,000 undi ini kita menang, kita dah bentuk kerajaan di negeri Selangor. Di negeri Kedah, kita hampir 1% seluruh kursi di negeri Kedah. Tinggalkan beberapa kursi sahaja. Di negeri Sembilan, kita mula menang beberapa kursi, 5 kursi di negeri Sembilan, dan banyak kursi-kursi lain yang kita kalah dengan majoriti kurang 1,000 undi. Itu hakikat sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional. Jika melihat pemerintahan kerajaan PH dan BN pada hari ini, kita tahu rakyat cukup kecewa. Berbagai janji dibuat, bila berada di atas sana, berbagai alasan diberikan. Berbagai alasan diberikan. Saudara-saudari, kami dulu memerintah waktu krisis. Saya jadi Menteri Pendidikan waktu krisis.
Buka sekolah kena marah. Tutup sekolah pun kena marah. Buat periksa kena marah. Tak buat periksa pun kena marah. Bagi masuk asrama kena marah. Tak bagi masuk asrama pun kena marah. Ada kami koyak? Ada kami koyak? Tak ada. Tidak ada. Kerana apa? Kerana kita sedar rakyat dalam kesusahan. Rakyat dalam kesusahan. Masing-masing banyak perkara nak fikirkan tak apa. Sebagai pemimpin, itulah pendekatan Perikatan Nasional. Kita tak koyak, tetapi kita buat kerja. Kita buat kerja, kita buktikan pada rakyat bahawa kita laksanakan yang terbaik. Dalam tempoh COVID-19, saya cerita sikit. Kita tahu di seluruh negara ni cikgu tak cukup. Kekurangan guru. Dalam sejarah Malaysia, biasanya pengambilan guru ini paling tinggi sekitar 5,000 hingga 6,000 orang setahun. Tetapi pada waktu itu ada kekosongan 18,702 orang guru. Kosong. Saya bertemu dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Kita kata kita nak ambil semua yang kosong ini. 18,702. Suruhanjaya kata kami tak pernah ambil ramai ini. Paling ramai kami pernah ambil 5 hingga 6,000 orang. Kita duduk bincang apa yang menyebabkan tak boleh ambil. Kita selesaikan satu persatu. Kita duduk dengan Jabatan Perkhidmatan Awam nak pastikan kita boleh ambil. Kita duduk dengan Kementerian Keuangan nak pastikan kita boleh ambil. Akhirnya, walaupun ketika itu COVID-19, kita berjaya ambil lebih 16,000 orang guru. Itu cara Perikatan Nasional bekerja. Itu cara kami bekerja. Sebab itu, kalau kita lihat dalam pilihan raya yang lepas, rakyat Malaysia secara keseluruhannya, kaki tangan awam secara keseluruhannya, melihat bahawa mereka cukup selesa berada di bawah Perikatan Nasional. Dalam sekali, datang pilihan raya umum ke-16 tak lama lagi. Melihat gelombang sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional dari Perlis sampailah ke Sabah. Kita yakin insya-Allah dengan dukungan seluruh rakyat, khususnya negeri Sabah, kita akan lihat PRU 16 Perikatan Nasional akan kembali menjadi kerajaan. Dalam tempoh yang singkat, Perikatan Nasional memegang tampuk pemerintahan. Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan Perdana Menteri pertama melantik Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Semata-mata untuk melihat perkara-perkara berkaitan dengan Sabah dan Sarawak, termasuklah MA63. Itu cara kami bekerja. Kami bukan sekadar janji kosong. Yang tak janji pun kami buat jauh lebih baik. Sebab itu saya mohon pada sahabat-sahabat di Kampung Sabang Nombak, Kampung Nombak, di seluruh kawasan ini, kali ini bukan sekadar hari ini, bulatkan tekad kita, betulkan niat kita. Kali ini datang PRN Negeri Sabah, Don Karampuna ini bakal menjadi milik Perikatan. 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 Kasih bagus. Kasih bagus. Kasih bagus. Terima kasih. Majelis